Bismillahirrahmanirrahim. Hai, Assalamualaikum. Welcome back to Cengkeh Channel. Terima kasih korang kerana sentiasa memberi support untuk channel ni. Hari ni, akak nak ceritakan pengalaman seram yang dialami oleh seorang novelis yang dikenali sebagai Saidi Nur Azam. Pengalaman seram ni berlaku semasa beliau menaiki satu bas ekspres. Apa pengalaman yang dialami oleh Saidi? Kalau korang nak tahu, korang kena stay dengan akak, dengar sampai habis. Jom layan. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Pengalaman seram ni berlaku pada tahun 2018. Masa tu kan, Saidi ni dijemput untuk menghadirkan diri ke satu jualan gudang karang kraft yang dilangsungkan di Shah Alam. Jadi masa tu, ramailah novelis yang macam Saidi ni akan turun padang bersama dengan Saidi ni sendiri untuk memeriahkan suasana kat sana. Jadi Saidi pun macam biasalah, sebab jualan gudang ni dilakukan setiap tahun tau. Dia berlangsung setiap tahun. Setiap tahun jugalah Saidi membiasakan diri dia menggunakan perkhidmatan bas ekspres untuk pergi ke sana. Saidi ni dia lebih selesa menaiki bas ekspres. Sebab apa tau? Sebab dia boleh tidur, dia boleh rehat, tak payahlah nak fikir, nak break tu lah, nak apalah semua-semua kan. Bila kita drive ni, badan kita jadi penat. Tapi bila kita naik bas ni, kita relax. Kita boleh fokus pada apa yang kita nak fikirkan, nak fokuskan. Gitu. Jadi, Saidi Nur Azam ni pun dia menaiki satu bas yang baru. Sebelum ni, dia biasa naik bas macam Sunny Express, macam tu. Tapi kali ni kan, dia ada terperasan tau satu syarikat bas baru. Jadi dia nak try lah naik bas baru tu. Dia ubah selera dia. Dia pun beli tiket bas baru tu. Dia pun naik lah bas baru tu. Untuk perjalanan dia menuju ke Shah Alam, Saidi memang dah biasa sangat memasang headphone untuk mendengar lagu tau. Bila dia pasang headphone, dia akan cuba pejamkan mata dia. Dia akan cuba untuk lena, dibuai dengan lagu. Dia cuba untuk relax macam tu. Dan masa dia cuba untuk relax tu, sekali-sekala dia akan tengok-jengok kat tingkap jendela dia. Dia akan pandang ke tingkap jendela dia. Lepas tu, dia pandang ke kiri dia, ke sebelah dia kan. Sebab masa tu dia ambil double seat tau. Kebiasaannya Saidi ni dia akan ambil tiket untuk single seat. Tapi untuk bas baru ni tak tahulah kenapa, dia lebih selesa ambil double seat. Pada fikiran dia, biarlah ada geng sebelah, ada orang sebelah kan. Tapi untuk kali ni, bas baru ni penumpang tak ramai. Makanya seat di sebelah dia tu kosong. Tambahan pula di tempat-tempat lain pun kebanyakannya kosong. Tak apalah, biarkanlah. Jadi bas baru biasalah tu, kalau masih lagi kosong macam tu kan, dia pun meneruskan perjalanan. Dia melayan bas yang meneruskan perjalanan tu. Lepas tu dia dengar-dengar lagu. Lepas tu dia pun selak-selak tingkap tu. Dia tengok dekat luar apa semua, keadaan kelam, keadaan gelap gelita macam tu. Dia terfikir juga,
kenapa dia kebiasaannya bila dia naik bas yang sebelum-sebelum ni, dia cepat je lena, dia pasang headphone dia tu, dia pun akan macam khayal-khayal macam tu kan, lepas tu lena. Tapi kali ni kan, asyik-asyik membelik, memandang keluar tingkap. Jap-jap dia pandang luar tingkap. Apa yang menariknya luar tingkap tu? Padahal gelap gelita je, tak ada apa yang menarik pun. Dia pun hairan, kenapalah kali ni dia tak rasa macam nak lena tau. Dia tak rasa ngantuk semua tau. Jadi dia pun melayanlah perasaan dia apa semua, sampailah dia memandang keluar tingkap. Kali ni dia rasa tak sedap hati. Jantung dia duk-dak, duk-dak, duk-dak. Kenapa tiba-tiba rasa macam tu, rasa tak selesa. Rasa seolah-olah macam dada dia tu dipukul oleh sesuatu tu, berat rasa. Lepas tu masa tu lah dia istighfar banyak-banyak, astagfirullahalazim, subhanallah. Lepas tu dia membaca ayat-ayat Al-Quran bagi menenangkan hati dia tu, menenangkan perasaan dia. Mungkin perasaan dia tak keruan, sebab tu jantung dia duk-dak, duk-dak, duk-dak macam tu. Jadi dia pun meneruskan membaca sampailah dia rasa mengantuk. Dia rasa nak cuba untuk lena, dan dia pun terlena. Lena sekejap macam tu. Lepas tu tiba-tiba dia tersentak tau. Tersentak, kemudian jantung dia kembali berdegup tau. Berdegup, duk-dak, duk-dak, duk-dak. Dia rasa macam tak selesa, rasa macam kenapa ni, apa yang dia rasa ni, apa benda yang berada di fikiran dia. Dia tak fikir apa-apa yang negatif, tapi kenapa tiba-tiba dia rasa meremang, dia rasa macam something yang tak kena tau. Lepas tu dia cuba untuk pejam mata dia lagi, tapi tak boleh. Kali ni tak boleh. Sampailah dia membacakan ruqyah pada diri dia. Dia cuba tenangkan diri dia, pun sama juga, dia masih berdebar-debar tau. Lepas tu dia pun memandang keluar tingkap jendela bas tu lah kan. Nak tahu juga kan dah sampai mana dah dia kan. Habis tu dia terpandang, rupanya bas ni dah sampai Dungun, Terengganu. Bas ni nak menyeberangi satu jambatan, nak pergi ke seberang pintasan macam tu. Jadi dia pun melihat, sambil-sambil tu dia rasa ngantuk. Dia rasa macam menguap-muap macam tu banyak-banyak kali. Rasa layu. Kali ni boleh tidur kot perasaan dia kan. Jadi dia nak tidur. Dia tidur sementara mata dia nak lelap tu, dia terkejut lagi. Tersentak lagi dia. Dia pun rasa perasaan tu berulang lagi tau. Bila perasaan tu datang balik, mata dia terbuka luas. Luas-luas dia buka mata. Masa dia buka mata luas-luas tu, alangkah terkejutnya dia. Pucat lesi dia tau, bila dia terpandang betul-betul depan mata dia. Pada seat depan dia ada satu lembaga perempuan. Lembaga perempuan tu berdiri betul-betul atas kepala penumpang yang berada di depan dia. Maknanya apa benda semua tu, orang ke apa macam tu? Takkanlah orang nak buat aksi macam tu kan. Jadi lembaga perempuan tu berdiri dalam keadaan kaki yang terapung. Korang bayangkanlah, kaki terapung sementara kepala lembaga perempuan tu hampir menyentuh pada bumbung bas tersebut orang. Lepas tu dia pun dah benda depan mata kan, automatically lah dia akan pandang dari atas sampai bawah. Lembaga perempuan tu berambut panjang, menggerebang. Tapi bukanlah menggerebang yang melampau-lampau sangat, kata dia. Dia menggerebang yang orang kata tenang-tenang je. Kalau kita tengok beralun lembut aja rambut dia. Sementara tu, lembaga perempuan tu menyeringai ke arah dia. Dalam keadaan muka dia tu yang macam retak-retak. Macam mana nak cakap muka yang terkopek-kopek. Macam seolah-olah sesuatu yang dah terbakar, macam tu. Sementara mata lembaga perempuan tu berwarna hitam, totally memang hitam, tak ada merah-merah. Kan selalunya kan bila akak bercerita, selalunya kan lembaga tu mata merah. Tapi kali ni mata lembaga perempuan ni hitam, biji mata dia hitam. Jadi tak tahulah macam mana dia merenung ke arah Saidi ni tau. Sementara tu dia punya orang kata badan dia tu nampak cengkung tau. Nampak macam cengkung lah, tak sama macam orang-orang yang kita nampak apa semua kan. Jadi Saidi Nur Azam ni tak ada pilihan, sebab
masa dia terpandang pada taring lembaga tu, kiri kanan tu, dia dah rasa dah lain macam. Dia baca ayat kursi berkali-kali, dia baca ayat kursi, kemudian dia hembuskan kepada lembaga perempuan tu. Masa tu alhamdulillah, lembaga perempuan tu lenyap. Bak kata dia lenyap seperti embun pagi yang bukan embun, lenyap seperti kabus yang ditiupkan angin. Wah, akak pun nak jadi novelis lah macam ni, puitis gitu. Okey, akak sambung cerita. Jadi masa Saidi tu lalui perkara tu, teringat-ingat dalam fikiran dia apa yang dia nak buat. Apa yang kita nak buat bila dalam keadaan macam tu? Saidi memperbanyakkan ingat kepada Allah. Dia menyebut-nyebut nama Allah. Dia membaca ayat-ayat Quran yang terlintas dalam fikiran dia. Dia istighfar untuk meredakan keadaan dia yang cemas pada ketika tu. Kalau akak bukan setakat cemas dah, kalau akak memang dah pingsan kot, ataupun kita tak tahulah sebarang kalian. Tapi untuk Saidi ni, dia boleh hadapi situasi macam tu dengan mengingati kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tengok betapa kita merasa diri kita ni, orang kata kuat lah, orang kata bila kita ingat kepada Allah yang Maha Kuat, automatically kita pun akan rasa macam kuat, tau, macam tu. Okey, akak teruskan. Jadi perjalanan bas tu diteruskan sementara Saidi masih lagi membaca-baca apa yang patut. Saidi mula merasakan macam seolah-olah perkara tu sekali tu je, dia takkan mengganggu lagi. Mungkinlah dalam fikiran Saidi fikirkan masa tu lembaga perempuan tu mungkin nyinggah je kot, nyinggah untuk kacau ke, untuk macam-macam lah dalam bas tu kan, biasalah. Mungkinlah juga bas tu baru lepas melalui satu kawasan yang pernah terjadi kisah-kisah seram, mungkinlah kan. Lepas tu mungkinnya juga benda tu menyinggah-nyinggah dalam bas tu, macam tu, tak tahu kan. Tapi macam tak logik pula fikiran dia. Dalam fikiran dia kan, tak logik pula. Takkanlah bas baru dah berhantu kot. Dia fikir macam tu pula. Kejap dia fikir positif, kejap dia fikir negatif pula, kejap dia fikir negatif, kejap dia cuba orang kata memotivasikan diri dia. Mungkinlah, mungkin aku ni mengigau, mungkin aku ni bermimpi. Maklumlah, tadi kan lena, lepas tu tiba-tiba tersentak, tersedar, mamai-mamai semua kan. Alah, abaikanlah benda macam ni kan. Jadi dia pun rasa macam tak apalah, okeylah, teruskanlah perjalanan tu. Walau apa pun yang berlaku, bas tetap akan bergerak terus, tak ada berhenti-berhenti. Jadi teruslah perjalanan dia. Alhamdulillah, perjalanan dia dari kejadian tu kembali macam biasa, kembali normal. Tak ada perkara yang aneh dah berlaku untuk dia pada ketika tu. Jadi perjalanan diteruskan sehinggalah bas ekspres tu sampai di lebuh raya Pantai Timur. Masa tu kan, jantung Saidi ni kembali kencang tau. Kembali duk-dap. Kali ni lebih laju daripada apa yang dialami sebelum ni. Maksudnya jantung dia, rasa dia tu tak orang kata berat, tak selesa tu, lebih teruk daripada sebelum ni. Apa pula lah nak berlaku lepas ni? Dalam hati dia berfikir, dia nak lalui apa lagi lepas ni? Mesti ada yang tak kena lagi. Jadi automatically dia akan membacakan surah-surah pendinding, ayat-ayat pendinding untuk menguatkan diri dia. Selesai dia membacakan ayat-ayat pendinding, berzikir semua kan, dia rasa tenang, sedikit tenang. Dia rasa macam nak lena. Dia pun terlena. Lepas tu dalam-dalam dia terlena tu, hati dia tak sedap kan. Dia jadi sekejap tersedar macam tu. Jadi macam orang kata dah tak selesa dia masa dia naik bas yang sebelum-sebelum ni. Sepanjang perjalanan tu memang dia kata dia tidur je, selesa sangat. Tapi kali ni kejap kan tersedar kan. Maklumlah, baru melepasi satu kejadian aneh yang macam tu. Kalau memang akak tak lena terus dah kot, macam tu. Jadi bila dia rasa macam lain macam je sejuknya, dingin dia macam je. Maklumlah, aircon tu sejuk, bas baru,
aircon baru. Dingin dia pun rasa tak sama lah macam bas-bas yang sebelum ni. Rasa dia macam menusuk sampai ke tulang tau. Sejuk dia lah macam sangat tau. Jadi dia pun menyelakkan handphone dia. Dia buka handphone dia. Dia tengok jam. Masa tu jam dah pun pukul 3 pagi. Lepas tengok jam tu, dia cuba untuk lelap. Sekali lagi dia baca-bacakan apa yang patut, cuba untuk lelap. Alhamdulillah dia rasakan macam diri dia tu kali ni dia boleh lelap. Sebab dia dah tak rasa macam mungkin lah perasaan dia ni terlampau banyak memikir kan. Dia cuba tenangkan. Hanya dia je yang boleh tenangkan diri dia. Jadi dia rasa tenang. Sambil-sambil dibuai pula dengan muzik yang tenang tu kan, dia pun terlena. Bila dia terlena kali ni, dia tersedar sebab apa tahu? Sebab dia nak memandang ke arah papan tanda. Dia nak tahu juga sebenarnya sekarang ni dia dah sampai kat mana, dia dah berada kat mana. Jadi perasaan yang berbolak-balik itu macam-macam lah. Nak tahu jam lah, nak tahu tu lah, nak tahu ni lah. Jadi senang cakap lah, dia dah tak selesa sebenarnya. Bila dia jenguk dekat luar tingkap dia tu, dia nampak, oh sekarang dah sampai Karak. Dalam hati dia cakap lah, tak adalah dia nak cakap kuat-kuat, oh dah sampai Karak. Tak adalah apa tu. Dia cakap, oh dah sampai Karak. Dalam hati, tak apalah. Dia pun tengok bas ekspres tu sedang membelah untuk melintasi Banjaran Titiwangsa. Tak lama dah tu, makin nak mendekat lah kan. Jadi dia pun menyambung lah untuk tidur. Dia pun tidur dalam keadaan yang lena korang. Tapi kan tiba-tiba je dalam lena dia tu, dia rasa kepala dia macam orang kata apa, sentak ke depan. Macam mana tersentak, macam terketuk. Macam mana cakap, macam tu, macam ditolak ke depan tau. Apa pula dalam fikiran dia ni, apa pula ni, apa yang tersentak ni. Maknanya dia rasakan mungkin bas tu sedang break ke. Sebab tu dia macam ke depan macam tu. Dia cuba untuk positifkan fikiran dia. Lepas tu kan, dia pun dah dalam keadaan macam tu. Confirm lah dia dah buka mata dengan jelas apa semua. Dia memandang lah ke arah sebelah dia. Bukan dia pandang banyak pun, sikit je. Sebab akak beritahu dia duduk di sebelah tingkap. Sebelah dia kan akak cakap tadi kosong. Jadi dia pandang sebelah dia. Alangkah terkejutnya dia korang bila dia nampak satu lembaga lelaki. Bila masa pula tadi seat sebelah dia kosong, sekarang ni ada penumpang pula. Lelaki pula tu, wajah lelaki tu cengkong amat. Macam sakit tau. Lepas tu dengan tulang bahu dia tu macam kurus tau, kurus kering. Masa tu lembaga lelaki tu nganga mulut, seolah-olah macam nak sampaikan sesuatu, nak minta tolong pun mungkin lah kan. Menganga mulut macam tu, seolah-olah macam nak bercakap, tapi suara tak kedengaran. Korang boleh bayangkan tak macam mana? Lepas tu Saidi ni dia rasa macam nak tengok atas bawah lah. Kita kan bila tengok orang sebelah takkan tengok kepala je kot. Tengok atas sampai bawah. Terkejut dia sekali lagi bila dia tengok sebelah dia tu, lelaki tu separuh je badan. Bukan orang kata kisah yang tak nampak kaki dah korang. Ini dah tak nampak, peha, lutut semua dah tak nampak. Betul-betul separuh dekat pinggang sahaja. Dia tengok keadaan lelaki tu menakutkan diri dia tau. Dalam masa yang sama kesian pun ada. Apalah yang lelaki tu cuba untuk sampaikan pada dia. Automatik masa tu mulut Saidi ni membaca surah Al-Ikhlas. Dia baca surah Al-Ikhlas. Dia ambil kan, dia pegang apa nama dia punya sweater tu. Dia punya sweater tu, baju sejuk dia tu dia pegang. Dia melibaskan baju sejuk dia tu ke arah lelaki tu. Lepas tu lelaki tu pun menghilang. Alhamdulillah menghilang terus. Tak ada dah rupa kabus semua, tak ada, memang dihilang terus. Lepas tu Saidi Nur Azam pun cakap, subhanallah, astagfirullahalazim. Banyak kan dugaan dia. Bertubi-tubi malam tu. Astagfirullahalazim, subhanallah. Dia melurut-lurut dada dia, memegang-megang dada dia sambil istighfar, tak henti-henti apa semua. Lepas tu dalam masa yang sama juga dia membacakan Al-Fatihah. Sebablah
dia pun tak tahu kan sebenarnya apa yang berlaku pada lembaga tu. Yalah, kawasan macam tu mungkin banyak perkara yang dah dilalui oleh orang. Mungkinlah itu malaslah dia nak fikir yang bukan-bukan apa semua. Jadi dia mengharapkan perjalanan dia ni akan diteruskan tanpa sebarang gangguan, sebab kalau diikutkan bas tu dah nak sampai ke destinasi dia. Jadi dia teruskan membacakan surah-surah, dia membacakan ayat-ayat apa yang terlintas dalam fikiran dia yang boleh membantu dia, ayat pendinding sebagainya. Terkumat kamitlah mulut dia sepanjang perjalanan hingga nak sampai ke destinasi. Dia dah tak cuba-cuba dah untuk lena. Tak lena dah korang, kalau dah ropa tu memang tak ada nak lena dah. Lepas tu bila sampai ke Shah Alam, bila sampai ke destinasi dia lah, dia jumpa kawan-kawan dia. Dia ambil kesempatan tu untuk berkumpul bersama kawan-kawan dia. Lebih kurang semua sekali campur dia 4 orang. Mereka ambil kesempatan tu untuk sarapan pagi bersama-sama. Masa tu lah Saidi ni menceritakan pengalaman dia pada malam tu pada kawan-kawan dia. Memang kawan-kawan dia bagi respon menakutkan, menyeramkan. Kisah ni memang menyeramkan. Apa yang berlaku ni memang menyeramkan. Kalau berlaku tak dia orang gini dia orang cakap macam tu. Jadi Saidi ni cakap dia tak boleh lupa tau lembaga perempuan yang dia tengok tu, sebab lembaga tu menyeringai dengan menunjukkan taring dia tu. Dah lah muka dia yang macam terbakar macam tu, macam something wrong lah, macam tak tahulah dia nak fikir apa kan. Lepas tu Saidi bagi tahu kawan-kawan dia, dia tak akan serik untuk naik bas ekspres tu, ataupun bas ekspres daripada syarikat tu. Sebab apa tahu? Bagi dia mungkin bukan bas ni sebenarnya yang berhantu, tapi mungkin juga perjalanan tu, benda-benda tu tumpang macam tu. Dia tak nak berfikiran negatif. Ini yang bagusnya. Kita jangan cepat nak menghukum sesuatu tu. Mungkinlah akan ada cakap, aku dah tak nak naik bas ni. Bas ni berhantu. Lepas tu sekian burukkanlah bas tu. Jangan buat macam tu. Saidi kata, mungkin dia diduga pada hari tersebut bukan kerana bas tu. Jadi Saidi cakap, buat apalah kita nak rasa takut, sedangkan ketakutan kita tu hanya kepada Allah. Kita akan rasa kuat sebab kita tahu Allah itu lebih kuat. Jadi Saidi juga sampaikan kat sini, kalau kita ni nak buat perjalanan macam ni ke, tak kisahlah kalau naik bas, naik kereta, naik apa kan, kita kena ada dalam basic pendinding dalam diri kita, bacaan-bacaan untuk kita hadapi situasi macam ni. Saidi juga ada sampaikan gurauan dia lah. Macam ni bunyi dia. Kalau nak naik bas lepas ni, pastikanlah sebelah kita tu ada orang ke tak ada penumpang ke tak ada. Manalah tahu kod-kod tiba-tiba tup-tup ada penumpang. Padahal sebelum ni tak ada pun penumpang. Gitu. Jadi cerita Kak habis sehingga setakat ni sahaja. Terima kasih kepada saudara Saidi Nur Azam untuk membenarkan akak menceritakan kisah ni kepada semua. Cerita dah habis. Jadi akak nak ucapkan terima kasih pada korang kerana stay sampai hujung cerita. Selamat berpuasa korang. Salam Ramadan dari akak. Bye. Assalamualaikum. Bye.